Tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak ditetapkan maksimum RM300. Bekalan telur melebihi permintaan. Fama buka lebih 1,300 pasar petani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah edisi 18 Mei 2023 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung petang ini kita bersama Sabah, Sarawak dan Johor. Kerajaan akan membeli kesemua baki 17,708 tiket penerbangan sehala dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak yang akan dijual pada harga tidak melebihi RM300 mulai 20 Mei ini. Ia bagi membantu rakyat pulang ke kampung halaman sempena sambutan Pesta Keamatan 30 Mei ini dan Hari Gawai pada 1 Jun ini. Seperti yang saya katakan, kita ada tiket 17,000 lebih untuk untuk semua laluan ini. Jadi sudah tentu ramai yang sudah beli tiket. Okay? Yang dah beli tiket awal tu mungkin dia dapat harga yang lebih murah dan sebagainya. Itu okey, tak ada masalah. Kita mengambil pendekatan mana-mana baki tiket yang masih ada. Sebab kita tahu apabila baki tiket tak banyak, harga akan meningkat. Jadi kita beli semua tiket itu dan kita jual balik dengan harga RM300 sahaja. Okay? Ini satu pendekatan yang kita dah fikirkan untuk membantu rakyat. Tambah beliau, projek rintis itu bertujuan menyelesaikan masalah harga tiket penerbangan yang mahal ketika musim perayaan. Sekiranya berjaya, ia akan dibentangkan kepada Kabinet agar boleh dijadikan inisiatif berterusan. Bekalan telur dalam negara berada pada tahap melebihi permintaan ketika ini. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama telah melaksanakan kerjasama strategik dengan 11 pembekal utama telur ayam di seluruh negara bagi mendapatkan bekalan yang mencukupi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pada masa ini Fama mempunyai kapasiti membekalkan 1.33 juta biji telur seminggu. Ia untuk diedarkan terus ke premis peruncitan Fama selain melalui kerjasama strategik dengan perantara pasaran. Kerana telur adalah harga barangan kawalan, maka harga itu ditetapkan pada harga yang telah dikeluarkan mengikut jadual. Ya. Dalam perkara ini yang penting pengguna tetap dapat bekalan. Ya. Saya telah mengarahkan agar pihak Fama membuka lebih banyak pasar tani mengikut kepadatan penduduk di satu kawasan. Fama telah diarahkan untuk membuka mengikut nisbah penduduk, di mana Fama harus mempunyai perancangan untuk membuka sebanyak 1,391 pasar tani. Sehingga 8 Mei ini, sebanyak 28.10 juta biji telur ayam telah diedarkan kepada pengguna. Projek Skim Jaminan Air Mentah Selangor SJAM yang dibangunkan bagi menangani masalah gangguan bekalan air dijangka beroperasi awal tahun depan. Projek yang dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri itu kini 51% telah siap setakat 30 April lalu. Kalau projek ini insya-Allah kalau ikut schedule bulan 10, tapi kita akan tengok juga sebab dia akan melibatkan testing, dia akan melibatkan simulasi dan sebagainya. So hopefully by next year semuanya berjalan baik, tapi kita akan cuba percepat sebaik mungkin. Saya juga akan monitor this project from day to day, daripada masa ke masa untuk pastikan tidak lagi delay untuk elakkan sebarang risiko henti tugas, gangguan bekalan akibat pencemaran. Melibatkan kos RM320 juta, SJAM mampu menampung keperluan 1.6 juta akaun membabitkan 7 juta pengguna di Selangor, Lembah Kelang dan Putrajaya. Projek merangkumi 4 fasa itu juga bertujuan memastikan bekalan air mentah mencukupi ketika musim kemarau. Sementara itu, kapasiti bekalan air di Selangor setakat ini mampu bertahan sehingga 6 bulan jika musim panas berpanjangan. Jumlah itu meliputi bekalan di 7 empangan dengan kesemuanya mencatatkan lebih 95% paras air.
Di empangan-empangan kita semuanya dalam kapasiti yang sangat baik. Lebih 95-96%. Ada yang melimpah pun. Dan semalam 2-3 hari lepas pun berlaku hujan. Alhamdulillah kita bersyukur walaupun kita dah masuki El Nino, kita masih lagi menerima hujan. Dan ini telah memanjangkan hayat air mentah kita untuk bertahan kalau tidak berlaku apa-apa ni, sebab kita juga ada Horas, kita juga ada ORS dan sebagainya yang boleh menyimpan. Pencemaran awal. Tambah beliau, jika kapasiti empangan menyusut, kerajaan negeri juga mempunyai bekalan air tambahan dari 98 kolam takungan yang mampu bertahan sehingga 2 bulan. Pembangunan modal insan negara harus berpaksikan kepada 3 akidah penting. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia termasuk menjaga solat 5 waktu, tata kelola dan keadilan selian menjadikan era khalifah-khalifah Islam sebagai panduan pemimpin. Khalifah Islam dalam negara majoriti besar umat Islam tidak pernah meremehkan tuntutan golongan kecil. Itu dia kekuatan Islam yang harus diterima. Perdana Menteri menegaskan ia perlu diangkat dikala dunia semakin beralih ke pemikiran baharu yang melupakan tunjang utama rohaniah. Bercakap dalam majlis perasmian seminar antarabangsa Imam Syafi'i di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Datuk Seri Anwar menambah, dengan meletakkan ajaran sunnah dan Al-Quran sebagai panduan hidup, beliau yakin umat Islam tidak akan hanyut dengan kemodenan dunia. Seminar antarabangsa 2 hari bersempena 60 tahun Sarawak ini dihadiri lebih 1,000 peserta dari dalam dan luar negara. Seminar julung kali dianjurkan bagi mengetengahkan kehebatan Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau dikenali sebagai Imam Asy-Syafi'i dan pendekatannya dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Baik saudara, dari Sarawak, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pulang ke Parlimen Tambun hari ini bagi menyantuni penduduk sekitar kawasan itu. Untuk perkembangan semasa bersama rakan pelapor Nur Ain Abu Bakar di Ipoh. Silakan Ain. Ya, dia ketika ini sedang berlangsungnya program Ramah Mesra. Perdana Menteri bersama dengan ahli jawatankuasa Masjid dan Surau Parlimen Tambun di Dewan Saidina Abu Bakar Intim. Kira-kira 500 tetamu hadir pada majlis petang ini. Sebentar tadi kira-kira pukul 4.23 petang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba dan menunaikan solat asar di Masjid Sultan Azlan Shah ini bersama kira-kira 300 jemaah. Antara kenamaan yang turut kelihatan, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim, Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusi Hassan Basri dan juga Adun Ulu Kinta. Difahamkan di Parlimen Tambun ini sahaja terdapat kira-kira sebanyak 29 masjid dan juga 27 surau dengan jumlah keseluruhan 56 buah. Dan pada sebelah malam nanti pula, Perdana Menteri dijangka akan menghadiri Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani Peringkat Negeri Perak di Sunway Lost World of Tambun. Dan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Raja Muda dan Raja Dihili Perak juga turut berkenan berangkat ke majlis tersebut yang dijangka akan dihadiri kira-kira 30,000 tetamu. Dan untuk makluman juga, sekitar pukul 4 petang tadi sebenarnya hujan di sekitar masjid ini turun dan ketika ini untuk keadaan semasa sudah pun reda dan kita harapkan perkembangan dan keadaan ini akan terus berterusan bagi melancarkan lagi perjalanan program pada malam ini. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa program turun padang Perdana Menteri ke Parlimen Tambun ini. Kembali semula kepada Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Ain langsung dari Ipoh. Baik saudara, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya Syazwani Yahya. Silakan Wani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana iaitu sekitar 20 hingga 40 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Baiklah, berdasarkan paparan imej gema radar terkini, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan
hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Namun lebih tertumpu di negeri Terengganu, Perak, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah, juga hujan beserta ribuan petir kini sedang diperhatikan di hampir ke semua bahagian bagi negeri Sabah. Lebih tertumpu di bahagian Kudat dan juga pantai barat. Bagi negeri Sarawak, hujan kini diperhatikan di sekitar bahagian Limbang, Miri, Bintulu, Mukah, Sibu, Sarike, Seri Aman dan juga Betong. Dan keadaan ini juga dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baiklah, bagi status cuaca panas buat masa ini, hanya sedikit kawasan yang kini masih lagi berada di tahap berjaga-jaga dengan suhu maksima sekitar 35 hingga 37 darjah Celsius, iaitu di kawasan Pasir Mas dan juga Kuala Kerai di negeri Kelantan, bahagian Rompin di negeri Pahang serta Selangau dan juga Betong di negeri Sarawak. Dengan keadaan cuaca yang masih lagi agak panas di kebanyakan kawasan, orang ramai masih lagi dinasihatkan supaya lebih berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan juga minum air secukupnya. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Baik saudara, antara fokus negeri di bawah bayu, komitmen Perdana Menteri selesai isu berhubung perjanjian Malaysia 1963 disambut baik. Butirannya terus bersama rakan penyampai Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik dia. Komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan isu berhubung perjanjian Malaysia 1963 MA63 disambut baik pemimpin negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan berkata, komitmen Perdana Menteri itu jelas dapat mempercepatkan pelaksanaan MA63 yang juga dinantikan rakyat Sabah sejak sekian lama. Perdana Menteri melihat cukuplah itu berunding dan berbincang, bagus kita laksanakan saja. Jadi inilah yang kita inginkan. Sebab perjanjian itu telah dimeterai begitu lama sudah, 60 tahun yang lalu, 63 sekarang mungkin hampir 63 tahun. Kita sepatutnya sudah melaksananya pada 10 tahun selepas penubuhan Malaysia. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom dan Daerah Kecil Kemabung 2023 di Tenom. Ahad lalu dalam Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023 di Ibu Negara, Perdana Menteri mengatakan tidak akan mewujudkan jawatan kuasa khas MN63, sebaliknya melaksana sahaja perjanjian tersebut. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Jeffrey yang juga adun tambunan merasmikan program Paguguyuan atau Gotong Royong kali ke-12 2023 di Sekolah Kebangsaan Kaingaran Tambunan. Dalam ucapannya, beliau menegaskan peranan dan tanggungjawab guru bukan hanya mendidik murid cemerlang dalam akademik, malah melahirkan modal insan yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi selaras tema Hari Guru tahun ini, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani.
Rakyat negeri ini wajar menghargai komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menunaikan janji dan hak Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 selain kesediaan beliau untuk menangani masalah air di Sabah. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Peto Galim menyatakan sokongan rakyat negeri ini terhadap perkara tersebut penting agar ia dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat. Dan masalah ini mendapat perhatian baik bukan saja timbalan Perdana Menteri kita yang berasal dari Sarawak, tetapi Perdana Menteri itu sendiri. Jadi kita berharap masalah ini mendapat sentuhan khusus daripada Perdana Menteri secepat mungkin tahun ini juga. Peto ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Aidilfitri Keamatan Hari Kuro Karnival Kebat di SMK Tebobon Menggatal. Beliau yang juga adun Inanam turut menzahirkan tekadnya untuk memperhebat pembangunan dalam kawasan Dun Inanam. Ini termasuk meneruskan kerja-kerja pembinaan Dewan Masyarakat Inanam yang telah tertangguh sekian lama. Menurutnya, peruntukan projek pembinaan tersebut masih ada namun memerlukan peruntukan tambahan setelah mengambil kira kenaikan kos pembinaan. Penyelarasan pembinaan Dewan tersebut dijangka akan dimulakan tahun ini. Peto menambah bahawa pihaknya juga dalam proses mengumpul maklumat mengenai kemudahan pendidikan, bekalan air dan masalah kesesakan jalan raya dalam kawasan itu untuk diangkat kepada pihak berwajib. Sebanyak 1,378 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ akan disiapkan tahun ini. Kerajaan menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah menyasarkan untuk membina 1,500 unit rumah mesra SMJ untuk diagihkan di 73 Dewan Undangan Negeri DUN di negeri ini dengan setiap DUN 20 unit rumah. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, pihaknya akan memastikan hanya penerima yang layak mendapat rumah tersebut dengan keutamaan diberikan kepada mereka yang tidak memiliki rumah pada masa ini. Pemilihan penerima rumah mesra SMJ juga terdiri penerima yang tersenarai dalam sistem IKASih, memiliki rumah daif, orang kurang upaya OKU dan mengalami bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Kerjaan setakat hari ini kita telah menyiapkan 100 unit. Daripada itu 22 dalam pelaksanaan juga 100 unit sudah siap. So baki tahun ini kita akan siapkan 1,378 unit. Mudah-mudahan boleh sempat kita komplitkan ujung tahun nanti. Beliau yang juga adun Tamparuli ditemui media selepas menyerahkan replika kunci rumah mesra SMJ peringkat DUN N14 Tamparuli di Pejabat Daerah Kecil Tamparuli. Seramai 5 penerima dari Kampung Kelian, Seri Seberang, Tambalugu, Pengesahan dan Kampung Dang Sangai menerima bantuan rumah ini. Macam kami ini sudah lebih daripada 33 tahun lah menumpang tempat orang, dan apabila mendiang mama sudah apply rumah ni, syukurlah dia dapat juga, tapi malangnya dia tidak sempat merasa. Sekurang-kurangnya kami sebagai waris keluarga sangat berterima kasih lah dengan bantuan juga daripada kerajaan. Perasaan saya gembira sebab tadi pun itu Puan ada cakap, dia bilang antara 500 pemohon kan, saya salah satu yang menerima lah. Syukurlah. Sebenarnya saya amat berterima kasih bagi pihak kerajaan kerana memberi rumah ini. Memandangkan saya seorang yang OKU. Saya terlibat dengan kemalangan jalan raya 7 tahun yang lalu dan harus berhenti bekerja. Dan saya betul-betul berterima kasih kerana saya kali ini mendapat tempat dan ruang bantuan ini. Ya. Program Rumah Mesra SMJ dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada September 2022. Ia inisiatif baru di bawah teras modal insan dan kesejahteraan rakyat dalam hala tuju SMJ bagi memastikan rakyat mempunyai rumah sendiri demi kemakmuran rakyat. Orang ramai dinasihat untuk mendapatkan rawatan segera jika mengalami tanda-tanda awal kelesuan dan strok haba akibat cuaca panas ketika ini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin turut menggalakkan pemakaian pakaian ringan,
cerah dan longgar bagi mengelak pemerangkapan haba. Individu yang perlu bekerja ataupun melakukan aktiviti di kawasan terbuka juga diminta melakukan persediaan sewajarnya. Bagi mereka yang petani ataupun yang ada bersukan, pertama apabila sekiranya mereka terpaksa bekerja di tempat terdedah atau yang ada cahaya, jadi kita cadangkan mereka sentiasa meminum air secukupnya dan berehat, mengambil masa berehatlah sekiranya terasa terlalu panas. Contohnya mereka telah rasa pening, rasa mual, jadi mereka perlu berehat dan meminum air yang secukupnya. Datuk Dr. Rosnani bercakap kepada RTM di pejabatnya di Rumah Persekutuan Kota Kinabalu. Beliau memaklumkan 3 pesakit kes strok haba yang dilaporkan di negeri ini telah selesai menerima rawatan dan sembuh sepenuhnya. Kes pertama melibatkan seorang pelajar lelaki 18 tahun yang dimasukkan ke wad pada 15 April lalu dan dibenarkan balik pada 18 April. Kes kedua, seorang murid lelaki 9 tahun dimasukkan ke wad pada 30 April lalu dan dibenarkan keluar pada 2 Mei. Manakala kes ketiga ialah seorang wanita 27 tahun yang bekerja sendiri yang menerima rawatan sebagai pesakit luar pada 29 April lalu. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Dia Nawai di Angkasa Puri. Dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Baik saudara, perkembangan bola sepak Sabah biarpun dihimpit masalah kecederaan pemain, Sabah FC bertekad untuk mengekalkan rekod tanpa kalah di gelanggang sendiri ketika menentang Terengganu FC TFC dalam aksi Liga Super di Stadium Likas malam esok. Pengendalinya Dato' Ong Kim Swee berkata beberapa pemain utama termasuk Park Tae-soo dan Kwang Min Koo kini masih berada dalam senarai kecederaan. Namun beliau percaya barisan pemain lain sudah bersiap sedia untuk diturunkan sekiranya diberikan peluang beraksi. Dalam masa sama, Datuk Kim Swee mengingatkan anak buahnya agar waspada dengan kebangkitan TFC yang sebelum ini tewas kepada Sri Pahang FC. Menurutnya, anak buah Tomislav Steinbruckner sudah tentu akan bangkit untuk menebus kekalahan itu bagi membuktikan pasukan tersebut masih berada dalam kelompok terbaik ketika ini. Selepas 10 perlawanan, skuad Sang Badak mengumpul 20 mata di kedudukan keempat. Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang pula. Antara fokus hari ini ialah 2 rang undang-undang perbekalan tambahan diluluskan pada hari keempat persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Perinciannya bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Ya dia. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Kerajaan Sarawak sangat mengutamakan perpaduan dan keharmonian dalam beragama di Sarawak tanpa mengetepikan keutamaan dan kesucian agama Islam. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, ia merupakan asas yang sangat perlu untuk sesebuah masyarakat bergerak maju ke hadapan, terutamanya selepas 60 tahun Sarawak merdeka. Ujar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, mazhab Asy-Syafi'i yang telah bertapak di Nusantara sejak kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masihi masih kekal relevan sehingga ke hari ini dalam menangani isu-isu hukum yang timbul dalam masyarakat. Katanya, dengan pendekatan yang bersifat wasatiyah atau sederhana, ianya sangat sesuai dengan keadaan di Sarawak, khususnya yang mempunyai masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama. Berucap di majlis perasmian seminar antarabangsa Imam Asy-Syafi'i di Kuching, Premier turut mengajak semua menjaga perpaduan kerana perpecahan disebabkan isu perkauman hanya akan merugikan dan mengganggu usaha yang sedang giat dilaksanakan. Justru itu, beliau berharap melalui seminar ini segala perkongsian ilmu dapat meningkatkan kefahaman dalam melaksanakan hidup beragama dengan lebih baik dan harmoni. Lebih dari 1,000 menghadiri seminar 2 hari tersebut yang membentangkan 9 kertas kerja dari pakar-pakar mazhab Asy-Syafi'i dari pelbagai negara, antaranya dari Jordan, Yaman, Brunei dan Indonesia selain pembentang dari dalam negara. Seminar tersebut
dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini meluluskan 2 rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2022-2023 dan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2023-2023 pada persidangan hari keempat mesyuarat pertama bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 di Kuching. Kedua-dua rang undang-undang tersebut dibentangkan oleh Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu kedua, Dato' Amar Douglas Uga Ambas. Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2022-2023 adalah untuk peruntukan tambahan bagi perbelanjaan biasa berjumlah RM117,840,387. Dato' Amar Douglas ketika membentangkan rang undang-undang itu berkata bahawa anggaran tambahan kedua bagi perbelanjaan biasa 2022 adalah untuk menampung kos pelbagai perkhidmatan yang ditanggung oleh pelbagai kementerian dan jabatan yang dana tidak disediakan dan tidak diperuntukkan secukupnya dalam anggaran 2022. Rang undang-undang itu disokong oleh Menteri Pembangunan, Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Sementara itu, rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2023-2023 untuk perbelanjaan tambahan berjumlah RM38,165,200. Dato' Amar Douglas berkata, anggaran tambahan pertama bagi perbelanjaan biasa tahun ini terdiri daripada RM214,165,200 yang diperlukan oleh Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi. Ini adalah untuk menampung subsidi lanjutan ke atas cas elektrik dari 1 Januari hingga 30 Jun untuk penggunaan domestik, komersial dan industri, operasi dan penyelenggaraan skim alternatif elektrik luar bandar Sarawak SARES. Sistem suria di luar grid berdiri sendiri untuk membekalkan bekalan elektrik 24 jam kepada komuniti terpencil dan luar bandar di seluruh negeri dan operasi dan penyelenggaraan bekalan air Tanjung Manis. Manakala RM134 juta diperlukan oleh Jabatan Premier untuk semakan sewa perkhidmatan, sewaan udara dan peningkatan penggunaan berikutan peningkatan aktiviti kerajaan serta peruntukan kepada State Celebration Trust Fund bagi menampung perbelanjaan sempena 60 tahun kemerdekaan Sarawak. Beliau berkata sejumlah RM20 juta diperlukan oleh Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri sebagai bantuan kewangan negeri bagi menampung kos operasi rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak atau MySRBN bagi membolehkan rakyat menikmati perkhidmatan jalur lebar internet percuma di kawasan luar bandar di seluruh Sarawak. Saudara, Kerajaan Sarawak akan terus memperjuangkan tuntutan 35% kerusi Dewan Rakyat untuk Sarawak dan Sabah bagi memastikan perwakilan di Parlimen selaras dengan semangat dan tujuan asal pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu tuntutan tersebut juga telah disampaikan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof kerana beliau dilantik untuk menyelia semua perkara berkaitan pelaksanaan MA63 di peringkat Kerajaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, Datuk Sharifah Hasidah berkata, semasa mesyuarat 20 Januari lalu, iaitu mesyuarat pertama Majlis Tindakan Pelaksana Perjanjian MA63, Jawatan Kuasa Kerja telah mencadang untuk meneruskan perbincangan tuntutan berkenaan. Beliau menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Lo Ke Chiang, semasa persidangan Dewan Undangan Negeri di Kuching. Dalam pada itu, beliau menjelaskan tuntutan tersebut dapat dilaksanakan melalui dua cara, iaitu melalui pindaan kepada perkara 46 Perlembagaan Kerajaan Persekutuan dengan bilangan Ahli Dewan Rakyat secara khusus diubah atau ditukar daripada 31 kepada bilangan yang lebih besar yang akan menambah sehingga 35% perwakilan Parlimen atau semakan persepadanan semula di bawah perkara 113 Perlembagaan Persekutuan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dari semasa ke semasa sebagai
bagaimana yang dianggap perlu untuk mengkaji semula persempadanan semula. Beliau turut menjelaskan bahawa persempadanan semula hanya boleh dilaksanakan selepas tamat 8 tahun yang kali terakhir persempadanan semula bagi Sarawak ialah pada 2015 dan semakan persempadanan semula seterusnya adalah pada tahun ini. Tiada sebarang caj dikenakan bagi penggunaan jalan balak melibatkan semua projek kecil luar bandar MRP dan projek transformasi luar bandar RTP dengan kos projek bernilai RM200,000 dan ke bawah. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, bagi projek MRP dan RTP bernilai RM200,000 ke atas, kadar rata sebanyak RM3 per kilometer akan dikenakan bagi setiap kenderaan untuk satu perjalanan pergi dan balik. Datuk Len Talif menjelaskan kerajaan Sarawak amat prihatin terhadap keselamatan orang awam dan kaki tangan kerajaan yang menggunakan jalan balak untuk pelbagai urusan di kawasan pedalaman negeri ini. Ini kerana jaringan jalan balak yang luas di Sarawak bukan hanya dibina bagi tujuan mengangkut keluar kayu balak daripada kawasan lesen pembalakan, tetapi turut penting dalam menyediakan akses kepada penduduk setempat ke kawasan bandar atau pekan yang terdekat. Justru, kerja-kerja penyelenggaraan jalan balak secara kerap dan berkala adalah amat diperlukan bagi memastikan jalan balak berkenaan sentiasa berada dalam keadaan baik serta boleh diguna dengan selamat. Selain itu, kebanyakan penduduk setempat di kawasan pedalaman negeri ini adalah bergantung penuh dengan kewujudan jalan balak agar tidak terputus dari keperluan perkhidmatan kesihatan, pendidikan serta bekalan makanan. Beliau menjelaskan demikian ketika menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau di persidangan Dewan Undangan Negeri. Datuk Len turut memberitahu terdapat syarat-syarat yang wajib dipatuhi oleh pemilik projek atau kontraktor yang dilantik untuk membina jalan di kawasan hutan simpanan kekal adalah seperti berikut. Antaranya, mendapatkan kebenaran bertulis daripada Pengarah Hutan Sarawak sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan jalan raya di dalam kawasan hutan simpan kekal selain melaksanakan kerja-kerja pembinaan jalan di dalam sepadan rizab jalan yang telah diluluskan sahaja. Projek klinik kesihatan Long Napir perlu ditender semula dan proses tender semula akan dijalankan oleh Jabatan Kejeraya Sarawak selepas abstrak terperinci awalan PDA baharu daripada Jabatan Kejeraya Sarawak dikemukakan kepada Kementerian Kesihatan Persekutuan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Minty berkata, projek tersebut ditender semula pada Februari 2022. Michael Tiang bagaimanapun menjelaskan proses tender projek berkenaan tidak berjaya kerana harga kontraktor lebih tinggi daripada kos siling. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan yang dibangkitkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Palus Palu Gumbang di Rumah Ogos hari ini. Beliau menambah Lembaga Perolehan Tender Persekutuan memutuskan pada 4 November 2021 untuk pelaksanaan tender semula kedua bagi membolehkan projek itu diteruskan. Beliau berkata PDA telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Mac 2022. Bagaimanapun, selepas lawatan tapak pada Mac 2023, KKM meminta JKR Sarawak mengemukakan semula anggaran kos dan PDA baharu. Proses tender semula kedua hanya akan dijalankan selepas mendapat kelulusan daripada Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, ketika menjawab soalan yang dikemukakan oleh Adun Balingian, Abdul Yaakob Arbi, Michael Tiang memberitahu tiada rancangan segera untuk menubuhkan hospital baharu di Matading Mukah. Jelasnya, ketika ini penduduk di kawasan berkenaan sedang menerima rawatan perubatan di Hospital Mukah yang terletak 30 km dari Matading. Beliau menambah, bagi strategi jangka panjang, Jabatan Kesihatan akan menaik taraf Hospital Mukah bukan perubatan sedia ada kepada hospital pakar kecil untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada penduduk di bahagian Mukah, termasuk komuniti di kawasan Matading dan Balingian. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuk perubatan am dan pembedahan, pediatrik, perkhidmatan ONG dan perubatan kecemasan. Projek yang dicadangkan telah dikemukakan di bawah rancangan Malaysia ke-13.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma, langsung dari Sarawak. Baik saudara, bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi khususnya dalam industri aero angkasa, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kerjasama yang turut dijalin dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI turut memfokuskan proses penyelidikan dan pembangunan. Kerjasama tersebut dapat memastikan bakat yang dilahirkan di institusi pengajian tinggi adalah relevan dan tepat dengan keperluan industri masa kini. Malah ia menjadi salah satu platform untuk meningkatkan pendapatan pekerja dalam industri. Baru-baru ini pada hari saya rasa ada hari Selasa lepas, saya juga berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri MOSTI untuk berbincang mengenai R&D. Kerana kita pun ada banyak R&D, talent-talent kita di R&D yang coming up with new IP dan sebagainya. Dan bekerja kalau kita dapat mengeratkan. Jurulatih penerbangan tidak kesampaian selepas dia maut dalam kemalangan jalan raya di seberang Jaya, Pulau Pinang pada Selasa. Major Hendrin Raj Pulvendran, 35 tahun, terlibat dalam kemalangan membabitkan sebuah lori ketika pulang dari latihan 5 2023 di Pangkalan Tentera Udara Butterworth. Jenazah mendiang disemadikan di Seremban Negeri Sembilan kira-kira pukul 11.30 pagi tadi. Yang Joras ni bagi saya dia seorang yang dia dalam bekerja dia seorang yang rajin dan sangat knowledgeable berkenaan dengan operation dengan aircraft system. So kehilangan mendiang ni secara mengejut ni sedikit sebanyak memberi kesan kepada kami yang junior daripada dia untuk as guru, sebagai guru secara tak langsung kepada kami. So kehilangan itu kami rasa satu kehilangan yang besar untuk kami di sekolah ni. Saya jumpa dia last pada siang hari kejadian tu. So basically biasa kalau kita orang buat detachment, kita orang akan buat macam perjumpaan, kumpul-kumpul, makan-makan semua sekali sebab kita orang macam appreciate semua orang datang. So basically waktu jumpa tu nampak dia happy lah sebab kan dah lama tak lima kan. Lepas tu basically Major Raj ni sebenarnya dia one of the crucial part dalam flying untuk opening gambit dalam 5. So boleh nampak lah dia happy, dia excited untuk fly. Mendiang meninggalkan isteri Linda Anthony Semi dan seorang anak lelaki. Bersaudara, sedikit perkembangan sukan. Destinasi seterusnya, Safawi Rashid kini menjadi tumpuan peminat bola sepak tanah air. Ini berikutan pengumuman pemain sayap Johor Darul Takzim JDT mengenai statusnya sebagai pemain pinjaman di Ratchaburi FC sudah berakhir. Safawi, 26 tahun, menyertai kelab Liga 1 Thailand itu sejak awal tahun ini. Pemenang anugerah pemain paling bernilai 2019 itu menerusi perkongsian di laman Instagram miliknya berkata, dia meraih pengalaman berharga sepanjang bersama Ratchaburi. Safawi telah membuat 13 penampilan yang menyaksikan kelab itu menamatkan saingan Liga di tempat ke-8 musim ini. Perkembangan terbaru itu menyaksikan Safawi sudah pasti akan pulang ke pangkuan JDT beraksi dalam Liga Malaysia. Namun pengendali Terengganu FC Tomislav Stenbrockner sebelum ini secara terbuka mengakui berminat bagi mendapatkan khidmat Safawi bagi memperkuat skuad penyu musim depan. Baik saudara, untuk lebih perkembangan dari selatan tanah air petang ini langsung bersama rakan penyampai Nur Akila Arba'in. Silakan Akila. Terima kasih. Daerah Muar dikenal pasti kawasan paling berisiko mudah terbakar di Johor susulan cuaca panas ketika ini. Antara jadi faktor taburan kawasan tanah gambut yang luas di daerah berkenaan. Pemangku pengarah bomba Johor, Muhammad Rizal Buang berkata, tumpuan diberi selaras amaran Met Malaysia yang meletakkan kawasan terbabit di bawah tahap berjaga-jaga dalam tempoh seminggu ini. Susulan itu, aset dan bekalan air mencukupi yang mampu mengendali kebakaran berkeluasan sehingga 50 ekar diletakkan.
Yang tahun lepas masih juga sama dan kawasan-kawasan hotspot yang samalah. Yang kalau kita tengok kebakaran di kawasan kampung ni sebenarnya ada aktiviti pembakaran untuk pertanian. Okey, di ladang denah dan sebagainya. Jadi kita pun agresif untuk dalam fasa sekarang ni yang belum berlaku kes untuk pergi berjumpa dengan pihak pengurusan untuk kerja-kerja pertanian, pembakaran dan sebagainya perlu alert pada bomba dan perlu dikawal. Selain penyediaan anggota dan aset, rondaan berkala lebih kerap turut dilakukan di kawasan berisiko. Kanak-kanak, terutama bawah usia 5 tahun, paling mudah terdedah dengan strok haba. Sekiranya terdedah kepada cuaca panas berlebihan, sistem badan, otak dan organ dalaman mudah terganggu. Pakar Perubatan Kanak-kanak Hospital Pakar KPJ Johor, Dr. Kate Chan Suk Cheng berkata, antara simptom ialah mudah pening, sakit kepala, haus dan sawan. Keadaan bagaimanapun bergantung kepada persekitaran kanak-kanak berkenaan. Tapi haba ni kadang-kadang kerana badan kita belum matang lagi, sometimes dia senang untuk dapatkan macam efek bagi yang temperature besar itu, macam otak dia belum matang lagi, sometimes dia ada problem untuk macam stabilkan suhu. Jika terdedah dengan cuaca panas, ibu bapa boleh meletakkan ais di kepala dan badan kanak-kanak terlibat dan menempatkan mereka di tempat berhawa dingin. Pelbagai program bagi menyemarakkan kembali sektor pelancongan negeri Permata Selatan dirancang. Program bertujuan membantu pemain industri bangkit selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurut Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Selatan, Muhammad Nasir Fahmi, trend pelancongan semasa di Johor memberangsangkan, namun ia perlu dipergiat bagi memastikan peningkatan kemasukan pelancong antarabangsa dan domestik. Kita create event yang khusus kepada niche product. Kenapa saya kata begitu? Sebab apabila kita khusus kepada niche product, ia melibatkan penglibatan daripada masyarakat setempat serta produk-produk yang berkait dengan kawasan yang kita laksanakan event itulah. So dalam masa yang sama, bukan saja kita mempromosikan kembali tempat yang kita nak kita highlightkan balik, tetapi adalah untuk kita pastikan penglibatan contribution daripada rakyat tempatan untuk bersama-sama dengan Tourism Malaysia dan kerajaan khususnya untuk merancangkan kembali aktiviti promosi domestik di wilayah ni. Selain pemain industri, perancangan program pelancongan itu nanti akan turut melibatkan rakyat tempatan. 81 anak-anak yatim golongan asnaf dan gelandangan menerima pemeriksaan gigi secara percuma. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR itu merupakan inisiatif sebuah klinik pergigian khusus buat penghuni Rumah Perlindungan Fitrah Kasih. Penyelaras program Maslina Ahmad berkata, program yang julung kali diadakan mendapat kerjasama syarikat lain dalam pemberian ubat dan berus gigi. Sebab kami tahu untuk anak-anak ini dan juga mereka memang rasa takut untuk pergi ke klinik gigi. So kami akan datang approach untuk memberikan perkhidmatan dan penerangan supaya mereka tak takut lagi pergi berjumpa dengan doktor gigi. Seronok. Sebab dapat berkumpul ramai, dapat jumpa abang-abang, kakak-kakak, boleh dapat berus gigi, buat gigi. Kita orang rasa seronok bila korang datang sini cek gigi kita orang. So kita ucapkan terima kasih juga sebab baru first time. Selama ni adalah doktor gigi datang cek-cek. Lepas tu bagi buat gigi semua tu, kita orang rasa bersyukur. Program dirancang untuk diteruskan di beberapa lagi rumah kebajikan dan sekolah. Sekian perkongsian dari Johor, kembali ke Angkasa Puri.
Baik, saudara, cadangan pelebaran lorong lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK telah diluluskan Kementerian Kerja Raya. Kerja-kerja pelebaran akan dilaksanakan Anih Berhad selaku pemegang konsesi lebuh raya KLK. Ketika ini, syarikat konsesi sedang memuktamadkan reka bentuk sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan fizikal yang dibuat Julai ini dan dijangka siap pada 2026. Menjelang Julai ini kita akan mula membuat pelebaran jalan lebuh raya Karak di bawah Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang bernilai 1.7 bilion, di mana kita akan mula sepanjang 42.3 km. Di lebih kurang kita akan membina sebuah lagi terowong di lebuh raya Karak tersebut. Kerja pelebaran bermula dari Plaza Tol Gombak ke Persimpangan Mempagar dan lebuh raya lingkaran tengah utama Central Spine Road ke Plaza Tol Bentong. Ia turut melibatkan tambahan pembinaan sebuah terowong 2 lorong baharu yang akan dibina bersebelahan terowong sedia ada arah timur dan penyediaan lampu jalan di sepanjang jajaran terlibat. Satu laporan membabitkan kes kematian 17,000 ekor ikan dalam sangkar diterima Jabatan Perikanan Negeri Terengganu minggu lalu. Kejadian kematian ikan dari spesies baung, patin dan talapia itu melibatkan 6 penternak dengan jumlah keseluruhan kerugian awal dianggarkan sebanyak RM170,000. Kejadian tersebut berlaku pada 8 hingga 13 Mei lalu, dipercayai akibat penurunan kadar oksigen di dalam air susulan perubahan suhu air. Namun keputusan penuh siasatan makmal masih belum diperolehi sepenuhnya. Cuaca semasa berlaku tu dah agak sedikit panasan dalam 30 darjah Celsius. So untuk kualiti air, memang DO kita, DO ni reserve oksigen kita masa tu memang agak rendah lah. So keadaan pukat pun kedalaman air lah dia melibatkan, kalau ikut ada berlaku kumpulan pasir dan juga menghalang pergerakan air lah. Keadaan air pun surut lah, surut dan tiada pergerakan dan bacaan DO tu berkurang lah maksudnya. So disebabkan oleh kekurangan oksigen lah. Beliau juga turut menasihatkan agar pengusaha ikan aquakultur agar sentiasa memantau keadaan suhu air dan mengelakkan kepadatan ikan dalam kolam atau sangkar ketika fenomena El Nino ketika ini. Jom baca bersama untuk 10 minit berlangsung serentak di seluruh negara pukul 11 pagi tadi bertujuan menerapkan nilai dan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. RTM Terengganu turut tidak ketinggalan menyertai kempen bertemakan Baca Bina Insan di Auditorium RTM Bukit Pak Apil, Kuala Terengganu. Untuk tempoh antara pukul 11 hingga 11.10 pagi, orang ramai digalakkan untuk berhenti sebentar daripada melakukan apa-apa aktiviti untuk membaca sebarang bahan bacaan selama 10 minit. Bagi saya memberikan satu penghargaan kita terhadap media-media lama, especially buku lah kan. Jadi buku-buku ni bila kita buka balik, kita dapat rasakan bahawa cara pembacaan kita melalui media-media lama ini akan beri satu impak yang besar, khususnya masa kita sekolah dulu, masa kita di universiti seumpama. Jadi dalam sesama, bagi saya pula penerimaan ilmu itu lebih nampak impak yang lebih positif dengan membaca buku. Program Jom Baca Semua 10 Minit ini kerana ia boleh menyemarakkan lagi semangat membaca di kalangan warga RTM. Program hari ini cukup bagus di kalangan jabatan kita sendiri untuk orang kata memenuhi kempen Jom Baca 10 Minit yang dianjurkan oleh pihak perpustakaan itu sendiri. Saya kira di peringkat jabatan ini sangat orang kata memberangsangkanlah kerana kita lihat pun bukan setakat peringkat jabatan saja. RM1 diperuntukkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan di Jalan Persekutuan di FT 58 Jalan Bido, Teluk Intan. Ia sebagai langkah dalam mengurangkan kadar kemalangan di lokasi berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pihaknya tidak menolak kemungkinan untuk melakukan pemasangan kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas di kawasan yang dikatakan sering berlakunya kemalangan. Apa-apa idea baru kita boleh duduk
bersama lah, sebab memang itu adalah satu kaedah untuk kita boleh mencegah keselamatan kemalangan, supaya kita beri amaran kepada pemandu lah. Kamera ada, jaga-jagalah, jangan terlalu laju nanti kena denda. Tapi ini belum lagi dalam program kita lah. Ya. Okey, ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan, ya, memang ada. Sepasang suami isteri ditahan selepas disyaki menjadikan sebuah rumah di Jelapang Ipoh sebagai makmal memproses dadah jenis heroin. Pemeriksaan polis pada pukul 9 malam 16 Mei lalu menemukan heroin seberat 21.6 kg selain cecair dadah yang sama seberat 3.6 kg. Jabatan Siasatan Narkotik Perak telah menyita satu buah kenderaan dan satu alat leher yang berjumlah ataupun nilai berjumlah RM36,000 Malaysia. Nilai keseluruhan rampasan dadah dan harta yang disita adalah berjumlah RM246,120,000 Malaysia. Dan sindiket ini dipercayai bergaya aktif sejak bulan Februari 2023 dan dadah yang dirampas adalah untuk diedarkan di pasar tempatan di negeri Perak. Jumlah dadah yang dirampas boleh digunakan oleh anggaran seramai 47,000 orang penagih dadah. Ujian saringan air kencing mendapati suami positif dadah jenis syabu, namun kedua-dua suspek tiada rekod kesalahan lampau. Suspek direman sehingga 23 Mei bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jasa guru sentiasa diingati. Walaupun telah bersara 7 tahun lepas, jasa Marziah Cik OK, 66 tahun tetap dikenang oleh anak-anak didiknya. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPM-S Padang Terap mengambil kesempatan mengunjungi Marziah yang kini lumpuh anggota badan. Mesra dengan panggilan Ustazah, beliau berkhidmat sebagai guru bermula tahun 1987 sehingga 2016. Tapi apapun dalam dunia pendidikan, kita tak boleh sama sekali berputus asa lah. Jadi kok mana pun kena usaha, jangka masa umur hingga 18 tahun tu, kok mana pun kita kena usahakan pelajar tu supaya mendapat pendidikan yang sempurna lah. Kita berusaha yang nak memberikan Allah Ta'ala. Ya, sudah pastinya. Selain daripada ustazah sekalipun, saya kira semua guru-guru lah yang mana yang pernah bergerak seorang guru ataupun pembimbing, sudah pastilah siapa pun yang jadi anak murid tu pasti akan diingat sampai bila-bila. Sebab cikgu ni dia lain sikit. Cikgu ni walaupun dia dah pencen ke, tetap orang panggil juga cikgu sampai ke bila-bila. Jadi saya ingat anak murid tu pun sudah semestinya lebih ingat siapa yang pernah mengajar. Merupakan bekas pelajar ustazah lah di sekolah Menengah Kebangsaan Pedu. Ustazah ni seorang yang cengih, tapi dalam ketegasan dia tu dia ada kelembutan lah dalam mendidik, bagi diri kita jadi seorang manusia yang berguna lah, cikgu kan.
Forum Ekonomi Antarabangsa Rusia Dunia Islam atau Forum Kazan 2023, platform penting dan terbesar perkukuh sinergi Rusia dengan negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Ia meliputi pelbagai bidang termasuk perdagangan, pendidikan, saintifik, kebudayaan dan sosial. Laporan wartawan Asni Fatin Anwar dari Kazan, Rusia. 72 negara termasuk Malaysia menyertai Forum Kazan 2023 yang berlangsung 3 hari mulai hari ini di Ibu Kota Republik Tatarstan. Lebih 200 acara akan berlangsung sepanjang tempoh berkenaan, antaranya mesyuarat dua hala, mesyuarat perniagaan dan sesi dialog. Antara fokus, peluang pertumbuhan ekonomi melibatkan produk dan perkhidmatan halal. Pada 2021, nilai dagangan Malaysia-Rusia mencecah 14 bilion ringgit. Forum Kazan 2023 merupakan salah satu sidang kemuncak yang terbesar di Rusia berdasarkan jumlah penyertaan dan juga kepentingannya. Tahun ini, forum tersebut dijangka menghimpunkan lebih 7,500 peserta sepanjang 3 hari penganjurannya di Pusat Pameran Antarabangsa Expo Kazan. Delegasi Malaysia antara lain membabitkan perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan diketuai menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau akan berkongsi visi sektor pertanian negara pada sesi meja bulat Malaysia-Rusia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin pula dijadual mengadakan mesyuarat dua hala bersama wakil Kementerian Sains dan Pengajian Tinggi Rusia. Presiden Vladimir Putin dalam perutusan awalnya turut menyatakan kesediaan Rusia untuk mengukuhkan hubungan sedia ada dan juga mencari rakan kerjasama baru menerusi penganjuran Forum Kazan 2023. Dan ini satu peluang bermakna yang perlu dimanfaatkan oleh negara peserta, terutamanya Malaysia, dalam mengukuhkan interaksi bersama komuniti perniagaan Rusia dan juga dunia Islam. Asni Fatin Anwar, Kazan, Rusia, RTM. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.